Baik, terima kasih Redwin dan saudara, ini Nasional 5 8 Jun 2015 dan fokus utama hari ini. 3 lagi mayat mangsa gempa bumi dituntut keluarga. Malim Gunung mungkin dilantik sebagai pasukan bomba sukarela. Dan juga skuad terjun sumbang pingat emas ke-10 untuk negara. Dan saudara, selain berita utama itu tadi, kami juga akan berlintas langsung dari RTM Sabah bersama Asli Ismail untuk terkini operasi menyelamat mangsa gempa di Ranau. Diikuti Nur Jauna Abdullah di RTM Kuching dan akhir sekali Sofian Mansur di RTM Seremban. Semuanya seketika nanti. Baiklah saudara, Nasional 5 kami mulakan dengan laporan pertama ini. Sebanyak 54 gegaran susulan direkodkan Jabatan Meteorologi susulan gempa bumi berukuran 5.9 pada skala Richter yang berpusat di Ranau pada 7.15 pagi Jumaat lalu. Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah berkata semua gegaran susulan itu berukuran antara 1.6 hingga 4.5 pada skala Richter. Namun jelas Abdul Malik Tusin, ia situasi biasa kerana gempa yang sederhana kuat selalunya disusuli gempa susulan. Jabatan berkenaan juga tidak dapat memastikan berapa lama gempa susulan akan berterusan. Jelasnya berdasarkan data yang diperolehi, gempa pada hari pertama iaitu pada Jumaat sahaja merekodkan 30 gegaran susulan, diikuti pada Sabtu 13 gegaran susulan dan semalam 11 gegaran. Beliau yang memberitahu bernama di Pusat Operasi Gempa di Taman Kinabalu berkata pihaknya tidak menjangka gempa susulan yang agak kerap. Jabatan Meteorologi kini sedang berusaha mencari punca berlakunya gempa bumi berkenaan. Katanya berdasarkan sejarah gempa bumi di seluruh dunia, kemungkinan berlaku gempa lebih besar daripada gegaran utama, namun keberangkalian berlaku agak kecil iaitu antara 5 hingga 10% sahaja. Baiklah saudara, untuk perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat gempa bumi di Sabah, terus bersama rakan siaran di RTM, Asli Ismail. Silakan Asli. Terima kasih Nurlila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perkembangan terkini gempa bumi di Ranau, mayat 3 lagi mangsa gempa bumi di Ranau pada Jumaat lepas dituntut waris masing-masing. Setakat pukul 2 petang hari ini, perkara itu disahkan Ketua Penolong Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah, Siti Nurhaini Osli ketika dihubungi di Kota Kinabalu. Siti Nurhaini berkata 3 mayat mangsa itu dihantar ke Jabatan Perubatan Forensik Unit Forensik Patologi Hospital Queen Elizabeth QEH semalam, dikenal pasti sebagai Lokman Abdul Karim dari Melaka, Lim Chun Siong dari Pulau Pinang dan Joseph Solungin dari Ranau. Anggota keluarga ketiga-tiga mangsa telah datang untuk proses pengecaman mayat dan dokumentasi. Beliau berkata jenazah Lokman dan mayat Lim masing-masing akan diterbangkan ke Melaka dan Pulau Pinang hari ini, manakala mayat Joseph juga akan dibawa balik ke Ranau hari ini. Sementara itu, tinjauan kru RTM di QEH mendapati wakil keluarga mangsa gempa bumi warga Jepun, Ozaki Masahiro, 29 tahun, dilihat berada di hospital itu untuk proses pengecaman mayat dan dokumentasi bagi menuntut mayat Ozaki. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah, Rodsi Muhammad Saad dan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara, Datuk Muhammad Tajuddin Abdul Wahab, turut hadir di hospital ini untuk meninjau proses pengurusan dan penghantaran salah seorang jenazah dipercayai dari Melaka. Setakat pukul 2 petang ini, 11 mayat termasuk 8 warga Singapura telah dituntut. Seluruh rakyat di Sabah hari ini berkabung untuk memperingati mangsa-mangsa yang terkorban berikutan kejadian gempa bumi dengan kekuatan 5.9 pada skala Richter yang berlaku di Ranau pada pukul 7.15 pagi Jumaat lepas.
Tinjauan kru berita RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu mendapati semua premis-premis perniagaan serta agensi dan jabatan kerajaan negeri dan persekutuan mengibarkan bendera Sabah separuh tiang bagi menghormati mangsa-mangsa yang terkorban dalam tragedi gempa bumi itu. Wajiblah digunakan sebab kita kena menghormati keluarga mangsa yang telah terkorban mangsa gempa bumi baru-baru ini. Kepada mangsa-mangsa yang terlibat di Ranau, saya mengucapkan takziah dan juga simpati atas kejadian gempa bumi yang berlaku, yang mana kita tidak dijangkakan. Jadi di sini saya ingin juga mengucapkan kuatkan semangat dan kuatkan hati. Ini memang takdir kurniaan Tuhan. Memang wajar untuk dilakukan perkabungan sebab bagi untuk memperingatilah orang yang bangsa yang telah terkorban ya di Gunung Kinabalu itulah. So memang penting supaya kita dapat menghormatilah kepada mereka yang terkorban. Hari perkabungan ini memang wajar lah bagi memperingati perwira-perwira kita yang sebagai pendaki yang telah banyak berkorban lah, dan yang banyak juga yang terkorban sebenarnya yang pada hari gempa bumi tersebut lah. Hari perkabungan ini wajarlah dibuat sebab benda ini jarang-jarang berlaku di negara kita, jadi wajarlah dibuat. Jadi bagi memperingati takziah bagi keluarga-keluarga yang terbabit dalam bencana gempa bumi ini. Sabtu lalu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman mengumumkan hari ini sebagai Hari Berkabung bagi negeri Sabah sebagai memperingati mangsa gempa bumi di Ranau. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan menyediakan kaunselor bagi memberi perkhidmatan kaunseling kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam tragedi gempa bumi di Ranau Jumaat lepas. Timbalan Menterinya Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun berkata ia bagi menenangkan dan memberi semangat kepada keluarga mangsa yang trauma disebabkan kejadian itu serta kehilangan ahli keluarga tersayang. Menurutnya, bantuan secara berterusan juga akan disalurkan kepada keluarga mangsa yang terlibat. Ada di antara mereka yang meninggal ni, malim-malim yang meninggal ni ada yang meninggalkan isteri, meninggalkan anak-anak. Kita juga bersedia untuk memberikan bantuan kepada keluarga itu. Bukan saja untuk hari ini tetapi juga secara berterusan untuk anak-anak mereka lah, di bawah bantuan yang tersedia ada di bawah kementerian kita. Beliau ditemui media selepas menziarahi keluarga mangsa mendiang Valerian Jones di kampung Bundu Tuhan Ranau. Terdahulu, Ibu Mendiang Sautin Sumbin menzahirkan rasa terima kasih dan terharu atas keprihatinan semua pihak yang terlibat, memberi sokongan terhadap keluarganya sekaligus memberi penghormatan terakhir kepada mendiang anaknya. Mendiang Valerian merupakan anak keempat daripada 10 orang adik-beradik dan bertugas sebagai malim gunung lebih 3 tahun. Radio amatur mampu menjadi nadi komunikasi dalam penyaluran maklumat kepada operasi mencari dan menyelamat SAR berikutan keupayaan liputan komunikasinya yang luas. Sehubungan itu, 9 klub dari Klub Highlander Amateur Radio Transmitting Society, HART, menyumbangkan tenaga serta kepakaran mereka dalam operasi SAR Gempa Bumi Sabah. Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Dr. Halim Syafiee berkata, peranan syarikat-syarikat telekomunikasi serta radio amatur yang mempunyai lesen dan berdaftar dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM di negeri ini dalam membantu operasi dan menyelamat SAR mangsa kejadian gempa bumi Sabah merupakan usaha murni, sekaligus menunjukkan komitmen padu semua pihak dalam menjayakan misi yang dijalankan pasukan keselamatan. Datuk Halim ditemui pemberita RTM selepas taklimat berkaitan radio amatur di Pusat Media Ops Kinabalu, Ranau. Di samping itu, beliau juga menyarankan syarikat-syarikat telekomunikasi khasnya di Sabah mempertingkat serta memperbaiki sistem komunikasi mereka bagi melancarkan jaringan komunikasi pengguna terutama dalam waktu kecemasan. Komunikasi melalui radio amatur tidak seperti penggunaan telefon bimbit kerana liputannya tidak terbatas kepada kawasan berpenduduk sahaja.
Sementara itu, jurutera pemancar TV RTM Sabah, Muhammad Fauzi Hali Hassan, mengesahkan terdapat gangguan siaran TV RTM sejak kejadian gempa bumi di Ranau Jumaat lalu. Ketika dihubungi pemberita RTM, beliau tidak menolak kemungkinan gangguan itu disebabkan masalah teknikal di stesen pemancar TV layang-layang di kilometer dari Timpohon. Antara kawasan yang terjejas ialah pedalaman Sabah, Ranau, Keningau, Tambunan dan kawasan yang berhampiran. Menurutnya, sehingga kini jurutera RTM yang bertugas di stesen tersebut berada di Timpohon dan tidak dibenarkan naik untuk membuat pemeriksaan atas sebab keselamatan. Sehubungan itu, beliau berharap masalah tersebut dapat diatasi dalam tempoh terdekat selepas dibenarkan ke stesen berkenaan. Sebelum ini, penduduk di sekitar kawasan berkenaan melaporkan berlaku gangguan siaran TV RTM. Baiklah saudara, sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Seterusnya, kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Asli. Dan saudara, penutupan Taman Kinabalu sedikit sebanyak menjejaskan operasi dan aktiviti di Taman Kinabalu termasuk pendapatan petugas di taman berkenaan. Saleh Jikri ada butiran lanjut. Jadi langsung dari sana. Teruskan Saleh. Terima kasih Norlela di Nasional 5. Berlintas langsung kembali dari Pusat Gerakan Operasi Taman Kinabalu ini dan kejadian gempa bumi yang melanda Sabah ini sedikit sebanyak menyebabkan suasana di Taman Kinabalu ini menjadi suram dan hilang keceriaannya. Namun semangat Malim Gunung harus juga diberi pujian di atas bantuan menyertai misi mencari dan menyelamat pasukan keselamatan kita untuk membawa turun mangsa yang terkandas dalam kejadian ini. Dan apa yang pastinya pada ketika ini saya bersama dengan salah seorang ahli Malim Gunung ya, iaitu Encik Nizam Laukung Abdullah. Selamat petang. Selamat petang. Baiklah, Encik Nizam sudah berapa lama berkhidmat sebagai Malim Gunung di Taman Kinabalu ini? Ya, saya sudah berkhidmat selama 9 tahun di Gunung Kinabalu sebagai Malim Gunung. Ya. Bagaimana Encik Nizam menghadapi ini merupakan satu pengalaman yang pertama mungkin mencabar bagi Nizam, bukan begitu? Ya, memang inilah pertama kali saya dalam mengalami situasi sebegini selama dalam tempoh 9 tahun. Ya. Jadi Taman Kinabalu ditutup selama 3 minggu berikutan kejadian gempa bumi ini. Jadi mungkin sedikit sebanyak akan menjejaskan operasi di sini termasuk Malim Gunung yang Taman Kinabalu menjadikan salah satu sumber pendapatan ini. Ya, kemungkinan agak sukar bagi kami semua Malim Gunung untuk menanti dalam tempo 3 minggu untuk tidak berkhidmat di mana teman-teman Sabah akan menutup sementara waktu. Ya. Jadi apa kita punya inisiatif lain ataupun bagaimana kita mendapatkan pendapatan yang lain? Ini bergantung pada teman-teman Sabah semada mereka bagi kami kerja yang kerja untuk membaik pulih danai-danai ataupun trail-trail sepanjang perjalanan ke puncak. Ya, berikutan kejadian gempa bumi ini, Malim Gunung juga adalah yang diberi tumpuan. Bukan saja diberi pengiktirafan, malah juga turut diberi bantuan di atas jasa yang telah diberikan. Apa pendapat kita mengenai dengan bantuan yang dihulurkan daripada pihak-pihak yang tampil untuk membantu Malim Gunung ini selain mangsa? Okey, ini kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas bantuan daripada NGO-NGO ataupun dari mana-mana pihak yang sudi ada ataupun nampak keperluan kami dan telah banyak membantu dari sumbangan dari apa segi pun. Ya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih, Encik Nizam.
Itulah dia, saya bersama dengan salah seorang malim gunung yang menjelaskan bagaimana beliau mendapatkan mencari sumber pendapatan nilai berikutan penutupan Taman Kinabalu ini selama 3 minggu ini. Apa yang pastinya bantuan yang dihulurkan akan meringankan beban bagi mereka yang terlibat dengan bencana ini. Penghargaan anda, sumbangan anda sesuatu yang amat murni untuk membantu mereka yang memerlukan. Terima kasih di atas keprihatinan anda. Kembali bersama Nolila di Angkasa Puri. Silakan. Ya baik Saleh, terima kasih. Dan saudara, sesungguhnya khidmat malim gunung yang beroperasi di Gunung Kinabalu amat penting tak kala berlaku kecemasan dan kemalangan di lokasi berkaitan. Dan sehubungan itu, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan menubuhkan pasukan bomba sukarela atau bomba bantuan terdiri daripada malim gunung yang beroperasi di Gunung Kinabalu. Ke arah itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat diberi tanggungjawab memberi latihan menyelamat kepada malim atau jurupandu yang layak. Jabatan Bomba juga akan memberi latihan menyelamat kepada semua malim-malim gunung yang beroperasi di Gunung Kinabalu kerana mereka adalah responden awal pada bencana gempa bumi. Dan Bomba juga akan membekalkan mereka dengan peralatan yang sesuai untuk kita selamat. Peralatan akan diletak di laban rata dan juga di pejabat taman-taman sabah di kaki gunung. Jabatan Bomba juga telah diarah memasukkan maklumat dan pendidikan berkaitan bencana dalam silibus perkhidmatan awam Bomba, termasuk cara-cara menyelamatkan diri dan mangsa ketika berlaku fenomena alam seperti gempa bumi. Salah seorang mangsa tragedi gempa bumi di Sabah pada Jumaat lalu dikenal pasti sebagai Muhammad Luqman Abdul Karim, pelajar Maktab Perguruan Lembah Pantai Kuala Lumpur. Datuk Allahyarham Abu Bakar Amin ketika ditemui pemberita di Jasin, Melaka berkata beliau menerima berita yang menimpa cucu pertamanya pada Jumaat lalu selepas pulang dari Thailand. Abu Bakar memberitahu Allahyarham sangat aktif dengan aktiviti mendaki gunung, antaranya Gunung Tahan. Jadi kali terakhir itu dia memberikan khidmat pada saya. Dia kata, Tok, Luqman hari ini ada masa terluang kalau Atuk nak minta khidmat Luqman bawa Atuk nak ke mana-mana. Engkau bawa Atuk pergi Atuk nak jumpa dengan abang Atuk sana di Keluang sana. Jadi dia hari semua khidmat pada saya daripada pagi sampai petang. Esok pagi Luqman nak balik ke Kuala Lumpur dan Luqman nak pergi ekspedisi manjat Gunung Kinabalu. Doakan Luqman. Kemudian kita Luqman nak pergi ke sana tu nak tengok kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, adik Allahyarham Muhammad Lufti Hakim Abdul Karim berkata Allahyarham merupakan seorang abang yang penyayang dan sering memberi nasihat kepada beliau dan seorang lagi adiknya iaitu Sarah Izzati. Jadi, call dia sebelum dia nak pergi Sabah. Saya minta gambar. Minta gambar yang cantik-cantik. Minta gambar yang cantik-cantik daripada dia. Allahyarham Luqman akan dikebumikan hari ini di tanah perkuburan Kampung Cincin Jasin. Sementara itu, operasi mencari dua rakyat Singapura iaitu seorang guru dan seorang murid yang disenarai hilang di Gunung Kinabalu ditangguh sementara ekoran keadaan berkabus. Sumber polis berkata langkah itu dibuat bagi mengelak bahaya kepada anggota keselamatan dengan usaha mencari dan menyelamat akan diteruskan apabila cuaca kembali normal.
Semalam Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun memberitahu pemberita bahawa 16 mayat telah ditemui sementara 2 orang lagi diklasifikasi sebagai hilang. Mereka yang maut ialah 6 warga Malaysia, 7 warga Singapura dan masing-masing seorang warga Filipina, China dan Jepun. Kejadian berlaku ekoran gempa bumi berukuran 5.9 pada skala Richter yang turut melanda gunung tertinggi di Asia Tenggara itu pada pagi Jumaat lalu. Sidang Dewan Rakyat yang memulakan mesyuarat hari ini turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa tragedi gempa bumi Sabah. Pada kesempatan ini, Dewan Rakyat yang mulia ini mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan serta berharap agar semua usaha mencari dan menyelamat serta membantu mangsa-mangsa yang terlibat akan sentiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berharap agar keluarga mangsa-mangsa yang terlibat kekal tabah dan cekal dalam mengharungi dugaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Ismail kemudian meminta anggota parlimen berdiri dan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah dan bertafakur selama seminit. Dalam pada itu, atlet dan mereka yang terlibat dengan tamasya sukan C ke-28 turut sedih dengan tragedi gempa bumi yang berlaku di Sabah. Kerajaan Singapura mengisytiharkan hari ini sebagai hari berkabung peringkat kebangsaan. Bendera separuh tiang dikibarkan di semua venue pertandingan termasuk di venue acara kanu, kayak dan rowing terusan marina. Bagi pemenang pingat emas acara kanu K4 wanita yang juga seorang tenaga pengajar Kolej Serangoon Junior amat terasa dengan insiden yang berlaku. All of us are very saddened by what happened. Very shocked and very saddened, and I'm a teacher myself, so I know how hard it must be for my colleagues in Tanjong Katong Primary School and in MOE. More than that, of course, the families, the students, the kids that are involved, and for the rest of us. So I think today, and I mean it's not just today, but I think the entire nation, the athletes are we will give our best for our country and to tell those of you who are involved, that those of our countrymen that are involved, the people that are involved, that we are behind you, are with you, and we feel your loss. We are very sad of the incident, and although it happened in Malaysia, but we can all feel the impact, and we are also very thankful to the Malaysian guides who helped to put in all the efforts to rescue the people despite all this. And despite all this, they have the family to take care of also. So we are really very thankful. I think it's a really sad day for all, not only for Singapore, but those in Southeast Asia. This is something that's very unexpected. So we as Singaporeans, especially those that were Singaporeans that were involved in that died, our hearts and condolences go to the families for those that passed away, tragically. Dua lagi rakyat Singapura, Navdeep Singh Jarial iaitu pelajar dan Muhammad Ghazi Muhammad iaitu guru masih belum dapat dikesan. Semalam, mayat 7 rakyat Singapura, 5 pelajar, guru dan jurupandu diterbangkan ke Singapura dengan pesawat C-130 Tentera Udara Singapura. Kementerian Kerja Raya akan menghantar pasukan forensik tambahan ke Ranau, Sabah bagi menjalankan kajian ke atas struktur bangunan sekolah yang terjejas akibat gempa di negeri itu. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian dijangka mengambil masa sehingga 5 hari untuk menentukan sama ada bangunan tersebut selamat atau tidak. Kita bantu di Sabah memang sudah ada, cuma dari ibu pejabat saya kira lebih kurang 3 ke 5 orang akan pergi untuk bantu supaya kita dapat buat forensik dan memberi pandangan apakah tindakan mitigation yang kita boleh ambil. Tindakan sama ada untuk baik pulih ataupun bangunan kalau tak selamat, apa yang patut kita lakukan.
Beliau yang ditemui semasa perasmian Mesyuarat Pegawai Kanan JKR Malaysia 2015 di Persada Johor Bahru turut menyatakan kesediaan pihaknya melaksanakan kod reka bentuk bangunan yang mampu menahan gegaran gempa bumi. Kod baru tersebut akan dilancarkan penghujung tahun ini oleh pasukan penyelidik dari Universiti Teknologi Malaysia UTM selepas menjalankan kajian selama 8 tahun. Bagaimanapun pelaksanaannya bergantung kepada pandangan beberapa pihak sebelum dibentangkan ke Parlimen. Cuma dari segi pelaksanaan, sama ada bangunan-bangunan baru perlu mengikuti kod ini, kita kena cadangkan dan bentangkan pada kerajaan untuk diambil sebagai dasar baru. Sebab dia akan ada implikasi, ada segi implikasi kos dan sebagainya. Mungkin apa yang kita boleh cadangkan mengikut keutamaan untuk dilaksanakan pada tempat yang berisiko tinggi, boleh berlakunya bencana gempa bumi yang besar. Perusahaan automobil kedua Sdn Berhad Perodua pula menawarkan bantuan kepada pelanggannya. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Datuk Aminar Rashid Saleh dalam satu kenyataan berkata, bantuan itu termasuk pemeriksaan percuma, bantuan tunda serta diskaun ke atas komponen terpilih. Perodua katanya akan membayar balik sehingga RM100 untuk bayaran tunda ke pusat servis Perodua terdekat bagi tujuan pemeriksaan dan pembaikan. Selain itu, Perodua juga menawarkan diskaun 20% ke atas alat ganti tulen kepada pemilik Perodua yang mengalami kerosakan kenderaan akibat gempa bumi itu. Pemilik kenderaan Perodua digalak menghubungi talian Smart Assist di nombor yang tertera untuk maklumat lanjut serta perkhidmatan tunda. Pos Malaysia Berhad telah menggantung perkhidmatan pos dan operasi runcitnya di Gunung Kinabalu berikutan kejadian gempa bumi Jumaat lalu. Menerusi kenyataannya, Pos Malaysia berkata tindakan itu juga sebagai memberi penghormatan kepada juru pandu gunung yang terkorban dalam kejadian tragis itu. Ia juga selaras dengan pengumuman Kerajaan Negeri Sabah 6 Jun lalu bahawa aktiviti mendaki gunung digantung selama 3 minggu. Berikutan tragedi gempa bumi yang menggegarkan Ranau Sabah, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak memendekkan lawatan kerja di Arab Saudi. Beliau dijangka tiba di tanah air kira-kira pukul 10.30 malam ini dan akan ke Sabah bagi melawat mangsa gempa. Terdahulu mengakhiri lawatan rasmi 3 hari ke Arab Saudi, Datuk Seri Najib dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor mengerjakan ibadah umrah dan tawaf wida. Dalam rangka lawatan berkenaan, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz. Sambil menyifatkan pertemuan itu sebagai berjaya dan produktif, Perdana Menteri turut melahirkan hasrat melihat Arab Saudi bukan sahaja terus stabil, malah kukuh serta menunjukkan kepimpinan berkesan demi kepentingan penyatuan ummah dan rantau tersebut. Raja Salman Abdul Aziz Al Saud secara peribadi menggambarkan hasrat baginda untuk melihat hubungan Riyadh Kuala Lumpur dipertingkat dalam semua bidang dan dimensi pada masa depan. Dalam masa sama, Malaysia berharap terus mendapat kepercayaan Kerajaan Arab Saudi bagi membangunkan infrastruktur dan prasarana di negara itu. Ini rentetan penganugerahan projek operasi sistem pengangkutan awam Mekah Metro kepada syarikat prasarana Malaysia Berhad Prasarana sebelum ini. Sambil melahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi, Perdana Menteri berharap kepercayaan itu terus diberikan kepada syarikat Malaysia untuk mengendalikan sebarang bentuk infrastruktur di negara itu seperti monorail dan sebagainya. Datuk Seri Najib berada di Arab Saudi sebagai memenuhi undangan khas Raja Arab Saudi, Raja Salman Raja Abdul Aziz. Banjir yang melanda beberapa kawasan di daerah Melaka Tengah dan Jasin Melaka mula surut sejak petang semalam. Namun sehingga tengah hari tadi, 3 pusat pemindahan penduduk terjejas banjir masih dibuka, manakala 2 lagi pusat, iaitu 1 di daerah Melaka Tengah dan 1 di Jasin, sudah ditutup.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Melaka dalam kenyataannya memaklumkan jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat-pusat pemindahan juga semakin berkurangan sejak pagi tadi. 3 pusat pemindahan yang masih dibuka adalah di Balai Raya Peringgit yang menempatkan 31 penduduk daripada 6 keluarga, Surau Al-Jariah, Solok, Bukit Baru, Duyung, 24 penduduk daripada 6 keluarga dan di SMK Seri Mahkota Merlimau pula sejak semalam menempatkan seramai 213 penduduk daripada 50 keluarga. 2 pusat pemindahan yang ditutup sejak 10 pagi tadi ialah di Surau Kampung Permatang Duyung dan SMK Dang Anu Merlimau. Penduduk terjejas khususnya di sekitar Peringgit dan Kampung Pulau Kelapa, kawasan yang paling terjejas kelihatan sibuk membersihkan rumah masing-masing. Yang habis sekali kering sekali pukul 11 malam lah. Jadi akak tidur mana sekarang? Tidur sini ya. Tidur kat sini juga. Binatang-binatang berbisi. Itulah takut lipan kan. Jadi anak air kedua ni. Air kedua ni nampak dia surut sikit tapi masih ada air lagi yang bertakung banyak sebab apa sistem peparitan kita banyak yang tak betul. Terutama sungai di depan sepatutnya kerajaan negeri ni Melaka Tengah, cawangan Melaka Tengah sepatutnya kena letak dah ni batu untuk menghalang air melimpah ke kawasan perumahan. Dan kawasan belakang pun patutnya didalamkan lagi ataupun diletaknya temetong ke apa ke untuk air senang lalu. Kita doa pada Allah lah, minta Allah pemudahkan, jangan ada hujan lagi. Sebab dah penat dah basuh rumah ni. Memang tak tahun dah rasa dah macam fobia dah. Habis tahun ni lagi teruk lah kita rasa. Air kedua ni operasi mengemas lah. Semalam memang tinggi dah air naik. Dalam beberapa minit je air dah naik 2 kaki lah. Kalau saya rasa ni salah satu sebabnya projek kat depan tu lah. Flyover tu. Sebelum ni tak ada macam ni cepat air naik. Pada awal pagi tadi, keadaan cuaca adalah mendung dan hujan. Banjir mula melanda setelah hujan lebat hampir 7 jam bermula 4 pagi semalam. Kerajaan akan memastikan tidak ada pelajar yang gagal memasuki institusi pengajian tinggi atas sebab keuangan. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, strategi hubungan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN dengan pelbagai agensi kerajaan serta swasta sentiasa ditambah baik bagi tabungan pendidikan. Sehingga April 2015, sejumlah 2.29 juta peminjam melibatkan peruntukan sebanyak 52 bilion ringgit telah menikmati kemudahan pembiayaan PTPTN. Sementara SSPNI yang diperkenalkan pada 2004, jumlah pembukaan akaun telah mencecah 2.2 juta dengan jumlah deposit 1.7 bilion ringgit. Beliau yang juga Menteri Pendidikan melancarkan produk terbaru PTPTN, Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI Plus yang menawarkan perlindungan takaful yang murah dan komprehensif. Saya difahamkan SSPNI Plus ini menawarkan pelan simpanan pendidikan dengan pelbagai pilihan pakej perlindungan takaful dengan serendah RM50 sebulan. Menyimpan dalam skim SSPNI Plus ini bukan saja melabur untuk tujuan pendidikan tetapi juga mendapat perlindungan takaful, dividen yang amat kompetitif serta mendapat pelepasan taksiran cukai sehingga RM12,000 setahun dan juga ianya patuh syariah. Dengan kata yang lain, SSPNI Plus ini merupakan satu tabungan untuk dividen masa depan dengan pelaburan yang amat murah sekali. SSPNI Plus ini hasil kerjasama strategik bersama Hong Leong MSIG Takaful HLMT. Kerajaan memperuntukkan 13 bilion ringgit dari tahun 2012 hingga 2015 bagi pengagihan bantuan rakyat Satu Malaysia BR1M yang memanfaatkan hampir 7.4 juta rakyat. Bagi tahun ini, lebih 5 bilion ringgit kerajaan telah sediakan sebagai peruntukan bantuan itu yang diagihkan mengikut pendapatan isi rumah.
Uraikan statistik berkenaannya, Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Maslan memaklumkan 4.1 juta orang yang merupakan isi rumah berpendapatan RM3,000 dan ke bawah menerima BR1M tahun ini. Bagi isi rumah RM3,001 hingga RM4,000, jumlah penerima ialah 400,010 orang. 2.7 individu bujang berpendapatan RM2,000 ke bawah turut menerima BR1M tahun ini. Pada tahun 2015, sebanyak 6.4 juta penerima, iaitu 89% telah mengemukakan maklumat akaun dan menerima bantuan mereka terus ke akaun bank. Manakala baki sebanyak 820,000 penerima, 11% masih menerima BRIM melalui voucher dan tidak melalui akaun bank. Bagi mengurangkan masalah ketirisan dan memastikan mereka benar-benar layak sahaja menerima bantuan itu, proses verifikasi dilaksana secara menyeluruh setiap tahun. Ia membabitkan semakan bersama data-data daripada pelbagai agensi kerajaan. Baiklah saudara, pembentangan kertas kerja wakil-wakil negara ASEAN masih lagi diteruskan sempena IFOCOM ke-12 menerusi pembentangan kedua sebentar tadi. Beberapa penekanan menjadi fokus Malaysia selaku tuan rumah dalam usaha membantras gejala dadah di peringkat serantau. Atikah Muhammad Naim di lokasi Hotel Le Méridien KL Central ada perkembangan. Silakan Atikah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Masih lagi berlintas langsung di Hotel Le Méridien bagi membawakan perkembangan IFOCOM ke-12 ataupun lebih dikenali sebagai Jawatankuasa Pencarian Fakta bagi memerangi ancaman dadah yang melibatkan 10 negara ASEAN kesemuanya. Baik, untuk perkongsian sesi pertama pembentangan sebentar tadi secara tertutup jelas yang di-Pertua Dewan Negara Senator Tan Sri Abu Zar Ujang, Parlimen menegaskan hukuman lebih berat perlu dikenakan kepada penagih dadah bagi mengurangkan kadar jenayah di Malaysia dan negara-negara ASEAN keseluruhannya. Menurutnya lagi sebagai pencegahan dan mengekalkan Malaysia sebagai negara yang bebas dari narkotik. Justru dalam sesi pembentangan tadi kata sepakat dibuat wakil negara ASEAN untuk meningkatkan peranan dengan meluluskan undang-undang yang sesuai serta meneliti hukuman yang dikenakan ke atas pesalah tersebut. Selain mengukuhkan kerjasama erat dan gabungan dalam rangka undang-undang bersama Jawatankuasa Antarabangsa dalam memerangi gejala dadah tersebut. Semua itu Malaysia juga katanya sebagai tuan rumah akan melindungi generasi akan datang dari ancaman dadah menerusi strategi pencegahan yang dibentangkan sebentar tadi yang turut memfokuskan kepada 3 konvensyen serantau iaitu kembali dikongsikan Konvensyen Dadah Narkotik 1961, Bahan Psikotropik 1971 dan Dadah Narkotik Haram dan Bahan Psikotropik 1998. Itu yang dapat saya kongsikan buat masa ini mengenai IFOCOM ke-12 dan banyak lagi sebenarnya pembentangan kertas kerja akan dibuat dan akan disambung semula sehinggalah esok dan sehinggalah pada kemuncaknya menerusi majlis penutupan yang akan dirasmikan oleh Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Mulia. Kita kembali bersama rakan penyampai dengan silakan. Baiklah saudara, lintas langsung negeri-negeri kita teruskan dengan lintas langsung dari Sarawak bersama Noh Jaunah. Silakan Jaunah. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Ramai yang berharap pertambahan 11 kerusi baharu bagi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak berakhir pada 20 Jun tahun depan dapat dilaksanakan pada pilihan raya negeri akan datang. Bagi Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, beliau sendiri berharap agar rayuan Jabatan Peguam Negara berhubung arahan semakan semula persempadanan bahagian pilihan raya negeri Sarawak akan berjaya sebelum pembubaran Dun. Apatah lagi pertambahan 11 kerusi baru itu sudah dilulus di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kerajaan negeri dan Dewan Undangan Negeri memang komited kepada penambahan kerusi yang baru menjadi 82. Dewan sudah melulus 11 kerusi baru kepada yang 71. Memang menjadi harapan Barisan Nasional Negeri supaya kerusi ini ditambah dan supaya menjelangnya pilihan raya baru 11 kerusi ini akan dipergunakan.
Bagaimanapun, beliau menyatakan sama ada pilihan raya negeri akan datang akan kekal dengan 71 kerusi atau tidak. Ia juga bergantung pada keputusan atau tarikh Ketua Menteri Sarawak menasihati Yang di-Pertua Negeri untuk pembubaran DUN. 11 kerusi baru yang dimaksudkan adalah Batu Kitang yang di bawah Parlimen Setampin, Setakan Kota Semarahan, Serumbu Puncak Borneo, Triboh Serian, Gedong Batang Sadong, Kabong Seratok, Telian Mukah, Selirik Kapit, Murung Hulu Rajang, Samalaju Bintulu dan Ilong Lama Baram. Program Cetusan Inspirasi Pelajar Tahun Akhir Cipta 2015 Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif FSGK Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS merupakan platform terbaik untuk mengetengahkan hasil-hasil karya yang kreatif dan inovatif dengan pengaplikasian teknologi terkini dalam kalangan pelajar. Menurut Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga Dato' Hajah Fatimah Abdullah, cipta turut menjadi asas kepada profesionalisme pengurusan dalam mengelolakan aktiviti kesenian secara nyata selain membolehkan mereka mengaplikasikan teori sepanjang pengajian masing-masing. Katanya, cipta juga menggalakkan mereka menggunakan bakat dan kemahiran untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan agar tidak bergantung kepada peluang pekerjaan yang semakin kompetitif pada masa depan. Selain itu, ia mampu menyumbang kepada pemeliharaan dan kesinambungan seni budaya dan warisan bangsa negara ini. Dato' Hajah Fatimah berucap pada Majlis Perasmian Cipta 2015 di UNIMAS Kota Semarahan. Seramai 724 orang pelajar akhir fakulti itu terlibat dalam program yang bertemakan inspirasi itu. Majlis Pembandaran Padawan MPP tahun ini telah mengenalpasti 12 keluarga dari beberapa kampung di kawasan Padawan untuk menyertai program Satu Azam iaitu Akhiri Zaman Miskin. Menurut pengerusi MPP Lo Keciang, tahun lepas sebanyak 10 keluarga telah menyertai program itu. Daripada jumlah tersebut, 3 peserta telah menjalankan kedai runcit, 3 lagi membuka kios burger di bawah Azam Niaga dan selebihnya terlibat dalam program memotong rumput di bawah Azam Hikmat. Katanya pihaknya sentiasa berusaha membantu mereka yang berada di bawah paras kemiskinan. Ini termasuk menggalakkan mereka berdaftar dengan pelbagai program membasmi kemiskinan termasuk IKASE. But one thing I must say, our people who are poor, who need this One Azam, who will benefit from this One Azam program, must first of all register with IKASE. So I would encourage our people to register themselves with IKASE. Beliau ditemui media semasa melawat kedai runcit Satu Azam, Norik Anak Saim di Kampung Emperoh Jambu, Padawan. Norik Anak Saim, 51 tahun, adalah antara peserta yang berjaya di bawah program tersebut semenjak menyertainya tahun lepas. Ibu tunggal kepada 2 anak ini telah berjaya memperoleh pendapatan sebanyak 300 hingga 500 sebulan menerusi kedai runcit Satu Azam, berbanding sebelum ini yang hanya bergantung sepenuhnya kepada hasil pertanian. Lepas tu dia confirm lah, dia orang sudah tolong saya. Tolong macam ni, mula-mula hantar rak itu, kemudian hantar barang. Kerana saya pun orang susah, mau jalan pun susah bah. Jadi dia orang hantar, saya tolong juga. Jadi sementara dia orang belum hantar barang kedua, saya pusing lah duit itu. Saya pusing dari modal yang mereka bagi saya. Jadi hasil dapatlah, saya simpan sikit, nabung sikit. Majlis Ramah Mesra Kementerian Sumber Manusia Sempena Gawai Dayak malam tadi dihadiri kira-kira 2,500 penduduk kampung Picin Serian dan sekitarnya. Berucap pada majlis tersebut, Menterinya Datuk Sri Richard Riyodjain berkata, kehadiran orang ramai berbagai bangsa pada majlis itu menggambarkan keharmonian yang wujud dalam kalangan rakyatnya. Pelbagai acara menarik diadakan bagi memeriahkan suasana sambutan gawai tersebut, termasuklah persembahan tarian daripada penari-penari Yayasan Kebudayaan Dayak DCF, pertandingan Kumang Dayung Temengen dan pertandingan Kugidan 60-an Pop Ye Ye.
Pertandingan Kumang Dayung Temengen yang merupakan acara utama pada sambutan Gawai Dayak itu menampilkan 14 orang gadis jelitawan Bidayuh yang masing-masingnya memperagakan busana tradisional. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia Datuk Seri Saripudin Kasim, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian dan Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Senator Datuk Dr. Sim Kui Hian. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Sufian di Seremban. Pertubuhan Wanita Negeri Sembilan NSWO dan Badan Amal Persatuan Wakil Rakyat dan Pegawai Kanan Negeri Sembilan Pekerti menyasarkan sebanyak 10 hingga 20 ribu naskah Al-Quran dapat dikumpulkan menerusi projek Wakaf Al-Quran. Ia bersempena penganjuran Tadarus Al-Quran Perdana 2015 yang akan bermula 1 Ramadan nanti. Lebih 8,000 borang wakaf Al-Quran telah diedarkan kepada pelbagai agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO, pihak swasta dan pasukan keselamatan setakat ini. Menurut Yang di-Pertua NSWO Negeri, Raja Datin Seri Salbiah Tengku Nujumuddin, kempen wakaf tersebut secara tidak langsung dapat menarik minat masyarakat membudayakan amalan membaca Al-Quran, terutamanya pada bulan Ramadan. Masyarakat di luar sana, sekiranya mereka menerima borang wakaf ini daripada badan sokongan dan daripada kami sendiri, mereka mendapat peluang untuk bersedekah, mewakafkan Al-Quran khususnya dalam bulan Ramadan, dan saya amat mengharapkanlah sokongan masyarakat supaya dapat kita mencapai objektif utama program ini dijalankan, iaitu agar kita dapat mendapat penyertaan seramai mungkin supaya kita boleh membudayakan pembacaan Al-Quran di kalangan masyarakat. Lebih ramai yang mendapat Al-Quran, lebih ramai lagi yang membaca nanti, insya-Allah. Tadarus Al-Quran Perdana tahun ini adalah yang terbesar pernah dianjurkan dan ia dijangka menarik kira-kira 20,000 peserta daripada pelbagai agensi kerajaan dan NGO di negeri ini. Acara kemuncaknya nanti akan diadakan Majlis Khatam Perdana pada 17 Ramadan, iaitu bersamaan Hari Nuzul Al-Quran. Majlis akan turut dihadiri Menteri Besar Negeri Sembilan. Benarlah kata peribahasa, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Cerita-cerita kejayaan golongan orang kurang upaya OKU bagaikan satu sindiran bagi manusia normal, membuktikan kecacatan dan kekurangan bukan batu penghalang untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Ikuti laporan disediakan Siti Syafiah Arifin. Anak kelahiran Negeri Sembilan ini, Syamsul Anwar Mat Kasih atau lebih mesra disapa Cikgu Syamsul, berjaya mencipta rekod baharu dalam Malaysia Book of Records bagi kayuhan basikal tandem sejauh 316 km bersama 3 rakan OKU yang lain. Ia merupakan rekod ketiga yang dicipta hasil kejayaan yang dicatat pada kayuhan pertama 110 km pada 2013 diikuti 171.2 km tahun lalu. Mengakui ia cabaran yang tidak mudah, namun ruang dan peluang yang diberi kepada golongan OKU sepertinya sedikit sebanyak menyuntik semangat untuk membuktikan kemampuan mereka melakukan aktiviti sama seperti manusia normal. Beri ruang dan peluang kepada OKU. Sama seperti kalau kita tengok pengayuh-pengayuh pengiring yang ada. 100 orang. They all very supportive group. Mereka adalah kelab-kelab penyokong, pasukan penyokong yang memang memberi semangat kepada kami. Kerana itu saya berkata, ini bukan kejayaan individu, ini bukan kejayaan OKU, ini adalah kejayaan kita semua. Kesamarataan layanan antara peserta OKU dan normal juga dapat membuka mata orang ramai bahawa golongan istimewa ini juga mampu melangkah jauh. Bagi peserta OKU termuda berusia 25 tahun, Muhammad Syahir Ramli, komunikasi antara peserta OKU dan peserta pengiring semasa menaiki basikal tandem amat penting dalam cubaan memecah rekod. Kalau tak dapat melihat tu, itu penting komunikasi antara kita dengan yang rider utama depan. Bila free, contoh bila tengah bukit menurun, okey free tu kita kaki, kita rest, jangan kayuh. Bagi Syahrudin Siddiq pula, biarpun sedikit berusia, namun persediaan rapi beberapa bulan sebelum jelajah amat membantunya mengharungi cabaran sepanjang 3 hari kayuhan di seluruh Negeri Sembilan. Persediaan dia, saya mula buat latihan daripada bulan Oktober tahun lepas, 2014, dan setiap minggu Sabtu Ahad memang ada latihan. Jadi persiapan tu maknanya kita buat latihan daripada awal pagi, pukul 7 lebih dah tolak ke Rembau, daripada Seremban,
sehingga pukul 8 dia kita sampai tengah hari dalam pukul 2 gitulah. Ya, setiap minggu. Jadi apa yang dibuat oleh Persatuan OKU Buta Penglihatan ini adalah satu contoh yang mana dengan kekurangan yang ada, tetapi apabila dia merancang dan juga mengada strategi yang betul, dia akan berjaya. Tiada apa yang mustahil jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh berserta dengan semangat yang jitu. Itu yang terjadi kepada 4 orang kurang upaya yang cacat penglihatan yang telah pun berjaya mencatat rekod dalam Malaysia Book of Record dengan kayuhan basikal sejauh 300 km dalam kayuhan basikal jelajah Negeri Sembilan 2015. Usaha dan semangat mereka ini wajarlah dicontohi oleh semua golongan masyarakat, terutama golongan generasi muda. Safi Arifin untuk RTM. Wow. Demikian tadi paparan menarik dari Negeri Sembilan kali ini. Kembali bersama-sama rakan penyampai di Angkasa Puri. Seorang suami merayu agar isterinya yang menghilangkan diri sejak 2 minggu lalu agar pulang ke sisi keluarganya. Menurut S. Ananraj, isterinya A. Tanam keluar dari rumah mereka di Pulau Pangkor, Perak pada 29 Mei lalu dengan alasan untuk mencari kerja di ibu negara. Ananraj yang datang sendiri ke bilik berita TV RTM memaklumkan isterinya datang ke ibu negara bersama seorang rakan. Sejak itu, Tanam yang berusia 29 tahun dan ibu kepada 3 anak itu tidak dapat dihubungi. Ananraj yang amat risau dengan keselamatan isterinya sudah membuat laporan polis 2 hari selepas isterinya hilang. Isteri saya sudah hilang. Dia ikut kawan dia mari dekat Kuala Lumpur. Turun dekat Puderaya, dia ikut kawan dia naik kereta pergi ke rumah. Dia kata saya sudah sampai rumah. Dia kata dia SMS alamat semua. Belakang saya telefon dia terus tak dapat. Dia hilang ke Kuala Lumpur sini. Kalau siapa-siapa ada jumpa sini, tolong bagi tahu saya. Dia pakai baju biru dengan seluar jeans hitam. Tolonglah siapa-siapa bagi tahulah. Ananraj yang bekerja sebagai nelayan berkata isterinya tidak menunjukkan sebarang sikap yang mencurigakan selain tidak mempunyai masalah rumah tangga. Mereka yang mempunyai sebarang maklumat diminta menghubungi nombor tertera. Baiklah, kita beralih ke Sukan C Singapura. Skuad Petang Negara menghadiahkan pingat emas ke-9 pagi tadi apabila Muhammad Hafizuddin Mat Daud muncul juara perseorangan lelaki. Hafizuddin menewaskan atlet Kemboja Chun Tong dalam perlawanan akhir perseorangan lelaki untuk emas sulung dari Sukan Petang sejak diperkenalkan pada 2001. Muhammad Hafizuddin Mat Daud menamatkan kemarau 14 tahun negara dengan meraih pingat emas dalam acara petong bagi kategori single lelaki pagi tadi. Muhammad Hafizuddin, 23 tahun, melakar sejarah apabila muncul pemain petong pertama meraih pingat emas pada Tamasya Dwi tahunan itu sejak acara itu mula dipertandingkan pada 2001 di Malaysia. Beliau mengatasi pemain pilihan Cheong Tong dari Kemboja dengan keputusan 13-6. Pingat gangsa dikongsi Ngoron dari Vietnam bersama Kokanika Potala dari Laos. Skuad terjun negara pula terus beraksi cemerlang di Tamasya Sukan C apabila menyumbangkan emas ke 10 kontingen negara. Emas diperoleh menerusi acara terjun 3 meter papan anjal seirama menerusi Nur Dabita Sabri dan pasangannya Eng Yan Yi. Acara terjun yang mempertandingkan 2 pingat emas hari ini menyaksikan gandengan baru Nur Dabita Sabri dan Eng Yan Yi tidak menghampakan. Beraksi dalam disiplin 3 meter papan anjal seirama, Dabita dan Yan Yi mendahului sejak terjunan pertama dengan 48 mata. Mereka terus cemerlang dalam terjunan seterusnya untuk menggapai emas dengan catatan 292.62 mata. Pingat perak milik pasangan Singapura sementara Vietnam merangkul gangsa. Sementara itu, equestrian menambah satu lagi pingat perak untuk kontingen negara menerusi acara show jumping berpasukan. Equine negara diwakili Sharmini C. Ratnasingham, Ahmad Imtaz Amir Hamzah, Natasha Ines Wah Idris dan Muhammad Nabil Fikri Ismail terpaksa melepaskan pingat emas kepada Singapura.
Ia berpunca kesilapan Muhammad Nabil Fikri bersama kudanya. Urgola telah dibatalkan pernyataan selepas bel boots yang digunakan didapati agak berat. Bel boot ialah sejenis boot pelindung yang dipakaikan pada kaki kuda sekaligus dikenakan 8 mata penalti. Pasukan Singapura meraih pingat emas selepas tidak dikenakan sebarang mata penalti, sementara pingat gangsa menjadi milik Thailand dengan dikenakan 20 mata penalti. Dan saudara, sebelum berakhir, fokus utama sekali lagi. 3 lagi mayat mangsa gempa bumi dituntut keluarga. Malim Gunung mungkin dilantik sebagai pasukan bomba sukarela. Skuad terjun sumbang pingat emas ke-10 untuk negara. Baiklah saudara, Nasional 5 berakhir di sini dan laporan meteorologi menyusul selepas ini. Dengan ini, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Laporan cuaca untuk petang ini dimulakan terlebih dahulu dengan melihat corak tiupan angin. Angin yang bertiup di rantau negara kita pada ketika ini secara amnya untuk semenanjung Malaysia bertiup dari arah barat daya. Manakala untuk negeri Sabah dan juga Sarawak, tiupan angin lebih didominasi dari arah tiupan timuran. Dengan corak tiupan angin yang lemah ini, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut yang bergelora dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi mana-mana kawasan perairan negara buat masa ini. Kita beralih pula ke paparan imej radar terkini bagi melihat keadaan cuaca semasa dengan lebih terperinci. Pada petang ini, aktiviti hujan berserta ribuan sedang berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia. Di mana bagi sesetengah tempat, hujan yang sedang berlaku ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Keadaan cuaca yang sama juga dapat diperhatikan di negeri Sabah, di mana hujan berserta ribuan petir juga turut sedang berlaku tertumpu di sekitar bahagian pantai barat pedalaman, Kudat, Sandakan dan juga Tawau. Kelompok awan yang kini berada di sekitar bahagian pedalaman ini dijangkakan akan bergerak keluar dan insya-Allah dijangkakan wilayah Persekutuan Labuan boleh mengalami keadaan cuaca yang lembap ini menjelang awal malam nanti. Untuk negeri Sarawak pula pada petang ini juga hujan berserta ribuan petir sedang berlaku tertumpu di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Mukah, begitu juga di 1-2 tempat di sekitar bahagian Sarike, Betong, Samarahan dan juga Seri Aman. Hujan yang sedang berlaku di negeri Sarawak ini juga turut dijangkakan boleh berterusan atau beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Sebelum kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh negara untuk sepanjang hari esok, kami di Met Malaysia sekali lagi ingin membuat penafian mengenai mesej kononnya kejadian tsunami dan ribut kuat yang akan melanda negeri Sabah, Terengganu dan juga Pahang. Kabar angin mengenai kejadian tsunami dan ribut kuat seperti yang tersebar di media sosial ini adalah tidak benar sama sekali. Sehubungan itu, orang ramai adalah dinasihatkan supaya tidak mudah mempercayai sebarang nasihat ataupun amaran yang disebarkan melalui media sosial yang sumbernya bukan dari Met Malaysia. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih sahih, anda bolehlah layari ke laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus ke talian hotline kami di 1300 221638. Sekian saja dahulu dari Met Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.